kerana memberi peluang kepada saya untuk turut memberi sedikit pandangan saya mengenai Akta Latihan Khidmat Negara ini. Tan Sri Yang di-Pertua, saya yakin tidak ada rakyat Malaysia di luar sana ataupun di dalam sini tidak bersetuju dengan objektif yang ingin dicapai oleh PRKN ini. Namun kita mungkin pada peringkat awal pelaksanaan PRKN ini terdapat sedikit pangkangan dan sedikit hambatan dari pihak rakyat dan juga ibu bapa, kerana program PRKN ini dilihat sebagai satu cubaan daripada pihak kerajaan untuk mendapat kembali sokongan daripada golongan remaja dan belia. Ya, dan akhirnya oleh kerana program ini dilaksanakan dengan agak tergesa-gesa tanpa dibincang dengan lumat pelaksanaannya, maka timbullah berbagai-bagai masalah yang telah dikemukakan oleh rakan-rakan saya tadi. Saya, Tan Sri Yang di-Pertua, tidak ingin untuk mengulang perkara-perkara yang telah disebut oleh rakan-rakan saya, tetapi saya juga ingin memperkatakan tentang satu perkara, iaitu isu perpaduan. Perpaduan ini tidak akan timbul dan tidak akan ada sekiranya tidak ada perasaan saling percaya mempercayai. Dia bukan adalah satu perkara yang boleh timbul apabila kita mengenali seseorang selama 3 bulan, kerana ia perlu dihayati, ya, dan perlu di-internalisekan dengan izin. Dan kita untuk menimbulkan perasaan percaya mempercayai ini, kita perlu asosiasi ataupun interaksi yang agak lama supaya kita mengenal di antara satu sama lain. Saya melihat rakyat Malaysia sekarang berada di dalam satu keadaan dilema. Kita akui bahawa kita terdiri dari berbagai bangsa dan agama, dan masing-masing hendak mengekalkan identiti masing-masing, dan kita telah memilih untuk pergi ke sekolah yang berasingan, dan anak-anak kita daripada umur yang begitu kecil, 6 tahun hingga ke 12 tahun, sudah kita asingkan daripada mereka kecil. Inilah umur yang paling berkesan sekiranya kita hendak menanam sesuatu nilai, ya, dan kita telah tidak memikirkan dengan cara yang sebaik mungkin bagaimana sistem pendidikan ini patut kita perbetulkan, bagaimana belajar bersama-sama tetapi tanpa kita hilang identiti masing-masing, dan anak-anak orang Melayu Islam boleh meneruskan pengajian agama mereka, dan anak-anak India dan Cina dan kaum-kaum lain boleh terus belajar di dalam bahasa ibunda mereka. Sekiranya kita serius untuk memupuk perpaduan ini, masa yang paling terbaik adalah masa mereka berada di sekolah rendah, kerana anak-anak sebenarnya berkawan tidak mengikut bangsa, tetapi yang meletakkan konsep bangsa itu di dalam pemikiran mereka adalah orang dewasa. Nah, apabila mereka meningkat dewasa atau meningkat remaja, maka kita lihat segregasi atau polarisasi kaum sudah mula berlaku di sekolah-sekolah. Apabila kita tidak memperbetulkan dasarnya, kita berharapkan dalam masa 3 bulan anak-anak kita menjalani modul-modul ini, maka kita mengharapkan mereka mula saling percaya mempercayai. Maka saya ingat kita tidak akan mencapai satu konsep satu Malaysia ataupun bangsa Malaysia itu sendiri. Saya harap sebagai pimpinan negara baik daripada pihak kerajaan atau pihak pembangkang, kita hendak melihat bahawa kita daripada bangsa yang lain membela daripada bangsa yang lain. Tidak semestinya orang Melayu hanya bercakap mengenai pembelaan bangsa sendiri, tetapi dia juga mesti melihat ke bangsa-bangsa lain yang masih memerlukan pembelaan. Dan begitu juga pemimpin daripada China dan India melihat kepada kekurangan-kekurangan dan keperluan daripada bangsa Melayu, dan mereka juga mengutarakan cadangan-cadangan bagaimana untuk membantu bangsa Melayu. Kita ibarat hidup di dalam satu kapal. Sekiranya Malaysia ini karam ataupun Malaysia ini mengalami masalah, bukan satu bangsa sahaja yang akan mengalami masalah,
malah kesemua bangsa akan turut menderita. Sekiranya ekonomi negara menjunam, maka keseluruh rakyat Malaysia akan menderita. Oleh itu, saya harap bagaimana kita mesti memikirkan bagaimana kita mengikis sifat prejudis kita. Kita tidak mahu lagi kalau boleh mendengar di dalam dewan ini sendiri apabila kita bercakap mengenai membela bangsa kita, mesti pelihara bangsa kita dan sebagainya. Semua bangsa adalah umat manusia yang dijadikan oleh Allah SWT. Keadilan Islam tidak mengenal batas bangsa dan agama. Keadilan mesti wujud untuk semua orang. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh tentang satu kebimbangan yang telah diutarakan oleh sahabat saya tadi daripada Parit Buntar secara lalu, ya, sekali lalu. Ini adalah persoalan agama. Kebimbangan yang ketara di kalangan ibu bapa yang menghayati agama Islam, terutamanya adalah dua perkara. Pertama ialah di dalam kem-kem PLKN ini, pergaulan adalah bebas di antara lelaki dan perempuan. Pergaulan yang bebas ini, seperti yang dikatakan tadi, tidak kalau di rumah kita boleh pantau, kalau duduk dengan kita boleh pantau, tetapi kalau di dalam kem itu tidak ada perasaan untuk memantau perkara-perkara ini di kalangan jurulatih, maka ia akan menjadi satu tempat di mana akan timbul gangguan seksual ataupun perkara-perkara maksiat yang tidak kita ingini. Jadi saya bagi pihak ibu-ibu dan ibu bapa yang sebenarnya telah melahirkan beberapa tahun dahulu sebenarnya tentang kebimbangan perkara ini, memberi pilihan kepada ibu bapa untuk meletakkan anak-anak mereka, anak-anak perempuan mereka sama ada di dalam satu kem yang hanya terdiri daripada pelatih-pelatih wanita, ya, dan pelatih-pelatih terutamanya dalam modul fizikal, ya, biarlah wanita yang melatih wanita, ya, supaya pelatih-pelatih kita ini faham tentang keterbatasan dan had-had di dalam pergaulan dan siapa boleh memegang dan menyentuh mereka dan sebagainya. Dan kita juga lihat bahawa kita dapat maklumat bahawa amalan beragama di dalam kem-kem ini tidak selaras. Ada kem di mana kalau sekiranya pengarah kem itu dia berjiwa ingin melihat amalan agama Islam itu kuat, maka dia ada sesi-sesi solat ataupun sembahyang berjemaah untuk orang Islam. Tetapi ada kem di mana tidak ada pun azan yang dilaungkan, ya. Mungkin tidak semua, ini adalah antara perkara yang dilahirkan oleh ibu bapa kepada kita. Mungkin sudah ada di dalam modul itu tetapi tidak dilaksanakan. Jadi siapakah yang boleh memantau dan memastikan bahawa hasrat kita apabila anak-anak pergi ke kem ini, maka kerohaniannya juga diambil kira. Dan bila bercakap mengenai modul-modul ini, tadi disebut 4 modul fizikal, kenegaraan, character development dan khidmat masyarakat. Saya tidak tahu di manakah yang diintegrasikan kerohanian itu sendiri. Kerana manusia ataupun remaja yang hubungannya baik dengan Allah SWT atau penciptanya, maka dia tidak akan ada banyak masalah sesama manusia. Biasanya orang yang tidak ada hubungan yang baik dengan penciptanya, maka timbul masalah dengan manusia lain. Jadi kalau inilah boleh kita terapkan kepada anak-anak kita, maka mungkin kebimbangan daripada ibu bapa itu akan lebih dapat kita tangani dan sebagainya. Saya juga ingin menyentuh tentang pemilihan pelatih. Kalau kita lihat modul-modul yang dilakukan, fizikal, kenegaraan dan sebagainya, sebahagian daripada modul-modul ini sudah ada di dalam sekolah-sekolah kita, di sekolah-sekolah menengah, di mana terutamanya anak-anak di dalam sekolah berasrama penuh, ya. Kalau kita bercakap mengenai disiplin, mereka mesti mematuhi disiplin di sekolah-sekolah mereka, di sekolah-sekolah berasrama penuh. Kalau kita bercakap tentang kerjasama, mereka memang sudah dilatih beberapa tahun untuk bekerjasama, dan juga khidmat masyarakat mungkin ini tidak dilakukan di luar sekolah, tetapi di dalam kawasan sekolah mereka terpaksa melakukan gotong royong dan sebagainya. Oleh kerana jumlah yang boleh kita ambil daripada
Datuk.